Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, hari ini saya akan teruskan PDPR kita dalam bab 7. Okay, hari ini kita akan tengok 7.2 Tamadun Cina. Okay, subtopik untuk hari ini ialah perkembangan pendidikan dalam Tamadun Cina. Okay, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 148. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tamadun Cina ini dia terkenal dengan perkembangan pendidikannya. Jadi kita akan tengok apa matlamat dalam sistem pendidikan dan kemudian tahap-tahap sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Okay, seterusnya. Pendidikan di China bermula sejak zaman dinasti Shang dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Pada masa itu, terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius yang menjadi perhatian masyarakat. Okay, awak boleh tengok gambar bawah tu. Okay, ada uncle bawah tu kan. Okay, itu ialah pengasas kepada ajaran Confucianisme. Okay, iaitu namanya Confucius. Uncle yang kat bawah ni namanya Confucius. Dia menjadi pengasas kepada ajaran Confucianisme. Okay, apa tu ajaran Confucianisme? Confucianisme ni, okay, dia bukannya satu ajaran agama. Tetapi dia lebih kepada mengajar falsafah untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia ketika itu. Okay, seterusnya tengok sebelah. Pada zaman dinasti Qin, pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Han Feize. Okey, gambar yang atas tu pula, uncle yang atas tu, okey, itu ialah pengasasnya, Han Feize. Okay, kemudian pada zaman dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuh melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Kemudian penekanannya lebih diberikan kepada ajaran Confucianisme. Okay, ajaran Confucianisme tadi saya dah terangkan kan. Itu adalah ajaran falsafah untuk meningkatkan moral dan etika manusia ketika itu. Okay, seterusnya kita tengok pula matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Okay, apa tu matlamat? Matlamat tu tujuan. Okay, macam hari ni awak belajar, masuk dalam sistem pendidikan, ada tujuan awak. Okay, awak nak cemerlang, awak nak dapatkan keputusan yang baik, okay, awak nak mendapatkan pekerjaan yang baik, ataupun awak nak meningkatkan taraf hidup awak, bantu ibu bapa kan. Okay. Sama juga dengan sistem pendidikan ketika tamadun Cina, okay, mereka ada matlamatnya. Okay, yang pertama, untuk memupuk nilai moral dan etika. Okey, memupuk nilai moral dan etika ini yang ditekankan oleh Confucius. Okey, kemudian mereka masuk sistem pendidikan di tamadun Cina. Yang kedua, untuk lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, mereka nak lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ni macam kalau awak dah lulus peperiksaan, jadi awak boleh jadi pegawai kerajaan ketika di tamadun Cina. Ya. Okey, yang ketiga, untuk mengekalkan ajaran Confucianisme. Yang keempat, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Ya, apa itu golongan elit? Golongan elit ni ialah golongan yang dianggap ada pengaruh. Berpengaruh, golongan yang bijak, golongan yang berintelektual, kan? Itu ialah golongan elit. So kalau awak ada sistem pendidikan, masuk sistem pendidikan, belajar, kita boleh bezakanlah antara golongan elit dan golongan rakyat biasa. Dan akhir sekali, matlamat sistem pendidikan tamadun Cina yang kelima ialah untuk memilih pegawai kerajaan. Okay. Jadi mereka belajar untuk lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Apabila dah lulus peperiksaan perkhidmatan awam, maka mereka dapat jadi pegawai kerajaan di China.
Okey. Seterusnya, tahap sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, sistem pendidikan dalam tamadun Cina ada 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama kita panggil peringkat rendah. Kemudian peringkat menengah dan akhir sekali ialah pendidikan peringkat tinggi. Okey. Jadi dalam ketiga-tiga peringkat pendidikan ini, kemahirannya diukur berdasarkan kemampuan masyarakat tersebut, kemampuan manusia tersebut untuk menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Okey, kita tengok pendidikan rendah dahulu. Okey. Jadi mereka belajar pendidikan rendah ni tumpuannya menghafal tulisan dan buku suci tanpa memahami maksudnya. Okay? Jadi mereka ada buku suci, mereka akan hafal tulisan dan buku suci tersebut. Okay? Kalau tak faham maksudnya pun tak apa. Yang penting hafal dahulu. Itu di peringkat rendah. Kemudian masuk pendidikan menengah, tumpuannya lebih kepada aspek menulis karangan dan menulis sajak. Okay? Tadi hafal hafal tulisan dan juga buku suci. Okey, dah hafal, masuk pendidikan menengah. Okey. Tumpuannya lebih kepada menulis. Okey. Kemudian masuk tahap yang ketiga iaitu pendidikan yang tinggi. Okey. Di sini mereka akan belajar menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada negara. Okey, bila dah sampai pendidikan tinggi, jadi dia punya silibusnya, lebih mendalam lah. Kalau tadi awak cuma hafal buku suci, kalau tadi mereka hanya hafal buku suci, jadi sampai pendidikan tinggi mereka dah kena memahami buku suci tersebut. Mereka dah kena tahu upacara dan adat istiadat yang ada dalam tamadun Cina, tanggungjawab mereka kepada raja dan negara. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Moga ilmu yang saya berikan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.